Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu pada kali ini, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe percuma. Isu pada kali ini melibatkan SPRM dan melibatkan satu jumlah yang amat besar bagi kerajaan Malaysia yang melibatkan hutang RM6 bilion kepada Malaysia. Bayangkan hutang ini RM6 bilion kalau digunakan untuk pembangunan Malaysia, sudah tentu banyak yang boleh dibangunkan. Terutamanya kita di Sabah perlukan uang sebanyak ini untuk membina jalan raya, air dan juga elektrik. Bahkan prasarana yang paling kecil sekalipun diperlukan di Sabah dan di Sarawak. Dengan 6 bilion ini mampu menghasilkan pelbagai kebaikan untuk rakyat Malaysia. Oleh sebab itulah, sudah sangat wajar untuk Malaysia menuntut semula RM6 bilion hutang yang dibuat atau oleh Goldman Sachs ini. Hari ini keluar dalam berita FMT, bayar hutang RM6 bilion kepada Malaysia tanpa berdalih lagi. Johari menggesa Goldman Sachs. Goldman Sachs mengambil kesempatan atas rundingan tidak mencukupi yang dibuat oleh kerajaan terdahulu pimpinan Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya bahawa perjanjian penyelesaian yang dimeterai lebih 2 tahun lepas, kata bekas Menteri Kewangan kedua Johari Ghani. Goldman harus membayar balik secara tunai baki $1.4 bilion atau RM6 bilion kerugian 1MDB dengan segera tanpa berdalih lagi, kata Johari kepada Thomson Reuters. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya hutang ini sudah mula diselesaikan ketika pemimpin atau kerajaan terdahulu yang dipimpin Muhyiddin Yassin, yang mana untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai 2 tahun lepas ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kata bekas Menteri Kewangan kedua Johari Ghani. Goldman Sachs harus membayar balik secara tunai baki $1.4 bilion bersamaan RM6 bilion kerugian 1MDB dengan segera tanpa berdalih lagi, kata Johari kepada Thomson. Menurut laporan terbabit, perjanjian antara Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu dan kerajaan Muhyiddin menjangkakan Malaysia akan menerima jumlah itu dalam bentuk aset 1MDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian $3.9 bilion bersamaan RM16.77 bilion ringgit yang dicapai berhubung kerugian yang ditanggung oleh 1MDB. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya sebagai pemerhati politik dan juga sebagai rakyat Malaysia, jumlah RM6.77 bilion ini bukan satu jumlah yang kecil. Ianya harus diambil tindakan yang segera, tuntas dan benar-benar berkesan oleh kepimpinan Perdana Menteri. Jangan tiru seperti kepemimpinan Perdana Menteri sebelum ini yang tidak setuntas-tuntasnya seperti yang dinyatakan oleh Johari ini sebagai rundingan tidak mencukupi. Anwar Ibrahim perlu dan patut mengambil tindakan segera menuntut RM16.77 bilion yang dicapai berhubung kerugian yang ditanggung oleh 1MDB tersebut. Itu perjanjian yang tidak bagus bagi Malaysia, kata seorang pegawai undang-undang kerajaan yang tidak dinamakan kepada Reuters. Kerajaan sepatutnya menuntut uang tunai dalam bank, bukan aset. Mereka telah kehilangan inisiatif. Persoalan mesti dibangkitkan tentang cara kerajaan membuat perjanjian itu. Ini pertikaian yang hanya boleh diselesaikan dengan pendedahan perjanjian tersebut. Pegawai undang-undang itu dipetik sebagai berkata. Beliau juga menggesa kerajaan untuk mendedahkan syarat-syarat perjanjian itu yang setakat ini disembunyikan, didakwa kerana peruntukan kerahsiaan melarang ia diterbitkan.
Pertikaian antara bank itu dan Putrajaya tertumpu kepada dua perkara: penilaian aset 1MDB dan keengganan Malaysia untuk mengejar aset asing yang dikenal pasti oleh Goldman sebagai berkait dengan 1MDB. Satu aspek pertikaian itu berkait dengan peruntukan dalam perjanjian yang menyatakan bank itu menjamin Putrajaya akan menerima aset 1MDB bernilai $500 juta atau bersamaan 2,15 bilion menjelang Ogos tahun lepas. Jika itu tidak tercapai, Goldman diwajibkan membayar bayaran interim sebanyak $250 juta kepada kerajaan. Bagaimanapun, pembayaran itu tidak dibuat dengan Goldman dan kerajaan tidak bertelagah tentang nilai aset yang dikenal pasti. Putrajaya berkata aset-aset berkenaan hanya bernilai $420 juta, yaitu RM1,8 bilion. Bagaimanapun, pembayaran itu tidak dibuat dengan Goldman dan kerajaan tidak bertelagah tentang nilai aset yang dikenal pasti. Putrajaya berkata aset-aset berkenaan hanya bernilai RM atau 1,8 bilion. Goldman mempertikaikan penilaian itu dengan berkata kerajaan Malaysia telah secara sepihak mengurangkan nilai aset-aset tersebut sebanyak $40 juta atau RM344 juta. Bank itu juga mendakwa kerajaan enggan memasukkan aset besar lain apabila membutirkan hasil yang telah diperoleh semula. Goldman berpendapat Malaysia telah menerima $500 juta dan kerajaan menafikan. Sumber yang rapat dengan bank itu dipetik sebagai berkata, bank itu juga mendakwa Malaysia tidak berusaha keras untuk mendapatkan semula aset yang dikaitkan dengan 1MDB. Anda perlu mengambil langkah untuk mendapatkannya. Ia tidak akan berlaku secara pasif, kata sumber itu sambil menambah, Malaysia tidak proaktif dalam usaha meneruskan perolehan semula aset tersebut. 2 minggu lepas, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menuntut Goldman Sachs menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan atas peranannya dalam skandal 1MDB. Katanya, bank itu tidak seharusnya menggunakan kekuatan keuangannya untuk menentukan syarat-syarat. Dalam temu bual bersama Haslinda Amin daripada Bloomberg Television, Anwar menggesah agar Goldman menyelesaikan pertikaian berhubung perjanjian penyelesaian yang dimeterai pada Julai 2020 dengan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, inilah yang paling kita mahu berlaku di dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Apabila negara dituntut untuk mendapatkan semula dengan segera RM6 bilion daripada Goldman Sachs. Saudara, itulah dia tajuk hari ini, bayar hutang RM6 bilion kepada Malaysia tanpa berdalih lagi Johari Gesa Goldman Sachs. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.